Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang still singgah ke channel saya, channel Karya Cita Reka, dan kepada semua yang masih belum menekan butang like serta subscribe, boleh tekan laju-laju sekarang, dan jangan lupa juga untuk menekan butang notification ting 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 ting, kan bunyi loceng tu, untuk mendapatkan video terkini daripada saya, video-video menarik dan yang akan saya sharekan kepada anda. Okey, setiap orang akan dilahirkan dengan tanda lahir yang tersendiri termasuk keunikan yang ada. Tak kisahlah ia berbentuk seperti apa dan berwarna seperti apa. Sebagai contoh, kita ada warna seperti warna coklat cair, warna merah jambu dan berwarna putih seperti saya. Okey, nampak sini kan? Warna putih, okey. So hari ini kita akan bincangkan satu tajuk di mana tanda lahir ini memberi efek tak kepada kita. Adakah lebih kepada kesan baik ataupun buruk kepada kita? Okey, jom kita teruskan. Tanda lahir juga mempunyai beberapa cerita mitos yang tersendiri. Okey, cerita barat ada mengatakan bahawa tanda lahir ini menjadi salah satu parut ataupun bukti di mana kita pernah mati pada zaman silam. Bermakna jika kita punya parut itu ataupun tanda lahir itu berlaku ataupun ada di bahagian lengan, dan dia menunjukkan bahawa kita mati di bahagian lengan kita. Okey, dia melihat kepada kita punya kedudukan tanda lahir. Dan ada juga beberapa mitos pada zaman dahulu di mana ibu-ibu yang sedang hamil tidak dibenarkan untuk melihat gerhana bulan. Dan yang kedua, ada juga mitos yang mengatakan bahawa ibu-ibu yang sedang berpantang tidak boleh melanggar pantang. Jika melanggar pantang masa hamil, ia akan menyebabkan berlakunya tanda lahir ataupun kecacatan kulit lah. Okey, kecacatan. Dan yang terakhir bagi mitos ini, di mana jika ibu-ibu yang sedang hamil itu mengidam, contohlah pada hari itu dia rasa nak makan mempelam, and then dia kata, abang tolong beli mempelam kejap. Tiba-tiba abang tu dia tak belikan. Dia kata susah dah nak cari. Kalau suami tu tak membeli barang apa yang isteri idamkan, dan ia akan berlakunya kecacatan juga kepada anak itu dan berlakunya tanda lahir. Itulah beberapa mitos yang ada yang saya baca lah. Okay? Jika kita melihat kepada bahagian ataupun sisi medical pula, tanda lahir ini dikaitkan dengan 3 faktor yang utama. Yang pertama, tanda lahir ini terhasil daripada genetik yang kita ada, daripada keturunan kita ataupun jalur-jalur keturunan yang ada pada kita. Okey, yang kedua ini terhasil daripada perubahan zat warna. Contohlah, masa kita lahir itu, kita ni cenderung kepada warna putih. Tetapi pada bahagian tertentu, contohnya di bahagian sini, so pada ketika itu, warna di bahagian sini dia lebih cenderung kepada warna coklat cair. So sebab itu hasilnya tanda lahir. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh pembuluh darah yang terkumpul ataupun pembuluh darah itu bertumbuh secara abnormal. Tenang, kita tak normal lah kiranya. So saya akan terangkan 5 ciri tanda lahir yang ada pada manusia. Yang pertamanya adalah strawberry mark, di mana tanda lahirnya akan berwarna merah dan akan cenderung kepada bayi perempuan, dan ukurannya akan membesar sehingga umur 4 bulan dan akan perlahan-lahan mengecil pada umur 7 tahun dan akan hilang. Tanda lahir yang kedua adalah tanda lahir tahi lalat, di mana warnanya seakan berwarna coklat ataupun hitam dan ukurannya akan membesar daripada 1/5 cm kepada 20 cm, dan ia ni lebih cenderung untuk hilang ataupun ia juga lebih cenderung untuk membesar menjadi berwarna hitam pekat dan berbulu. Tanda lahir yang ketiga ni kebanyakannya semua orang ada, iaitu tanda lahir cafe au light spot. Susah saya nak sebutkan. Saya rasa betul kot, cafe au light spot, di mana tanda lahir ni dia seakan-akan berwarna coklat cair. Okey, dan bayi juga akan cenderung untuk ada tanda ini dalam 1 ataupun 2. Dan dalam makna lainnya, tanda lahir yang berwarna coklat cair ini dia memberi maksud bahawa seseorang itu bersifat lebih menyayangi ataupun sukses dalam apa perkara yang dia buat. Tanda lahir yang keempat iaitu salmon patch. Macam nama ikan lah, ikan salmon. Tetapi dia punya tanda lahir dia bukannya macam seketul tau, macam saya ni seketul kan. Dia ni macam seakan-akan tanda lahir yang bertumpuk satu kawasan juga, satu kawasan, tapi dia macam sikit-sikit tapi nampak dia punya tanda lahir dia. Dia macam, dia bukan nak kata warna pekat pun warna merah dia macam warna merah light macam tu. Tapi dia ni boleh hilang dalam beberapa bulan. Tapi kalau tanda lahir salmon patch ni ada ataupun
ada tanda di bahagian dahi ni, dia akan memakan masa beberapa tahun lah, kiranya dalam 4 tahun untuk hilang. Tetapi sebenarnya jika tanda lahir ini ada di bahagian dahi, dia memberi kabar baiklah kepada orang yang ada tanda tu. Sebab apa? Sebab dia memberitahu bahawa kita ni lebih cenderung kepada kejayaan. Macam ni kita ni senang untuk membuat apa-apa yang kita buat, maksudnya berjaya, dipermudahkan secara fizikalnya. Kepercayaan ataupun tidak dengan apa yang ada pada tanda lahir itu bergantung kepada kita sebagai penerima, okey? Sebabkan kita nak kata percaya atau tidak itu pun bergantung kepada kita juga kan. Sebabkan bukannya tanda lahir itu menentukan oh kita ni pandai, kita ni bijak. Okey, orang kalau tanda lahir itu dia ada di kawasan dahi, okey dia ni jenis macam lak lah, maksudnya bagus lah, tak juga kan. So dia macam sebagai cerita, mungkin cerita kan. Tanda lahir yang terakhir adalah tanda lahir bercak Mongolia, di mana dia punya warnanya bersifat kepada warna biru keabu-abuan kan. So dia punya tanda lahir ni dia senang untuk dapat kepada budak-budak ataupun bayi-bayi yang mempunyai kulit yang lebih gelap. So dia punya tanda lahir ni, dia ni lebih cenderung untuk ada tanda di bahagian belakang. Okey, di belakang, lebih tu di bahagian bawah punggung kita kan, di bawah punggung kita. So dia punya tanda lahir ni juga boleh hilang kan. So dia punya sifat dia memang kalau ikutkan dalam kajian, dia punya tanda lahir ni boleh bertahan dalam bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tetapi kalau ikut kajian juga, dia punya tanda lahir yang ada pada bercak Mongolia ni boleh hilang pada masa umur 4 tahun ataupun masa kita nak masuk sekolah rendah. Kita berbalik semula kepada kita punya topik semula sekali, iaitu adakah tanda lahir ini berbahaya ataupun beri efek kesan buruk ataupun baik kepada kita? Jawapannya adalah tanda lahir sebenarnya tak ada pun memberi kesan buruk kepada kita. Cuma ada satu je yang memberi kesan buruk kepada kita mengenai tanda lahir ni. Apa dia? Yang pertamanya, kita rasa macam ini tanda lahir tahi lalat kan, and then sebenarnya korang pergi buang, korang pergi laser, pergi buat rawatan, korang buang. Tapi korang tahu tak sebenarnya itu betul ke tanda lahir tahi lalat? Sebab kadang-kadang dia juga boleh tertumbuhnya seperti tahi lalat itu sebenarnya barah sebenarnya. Okey, korang kena berhati-hati sebabkan bukannya tanda lahir tahi lalat itu sebenarnya tahi lalat. Tak, dia ada juga tumbuh seakan-akan seperti tanda lahir tahi lalat, tapi sebenarnya dia seakan-akan macam satu pertumbuhan barah lah, tenang nak cerita. Okey, so bila korang laser benda tu, sudah akan mengakibatkan lagi buruk lah. Kiranya akan ada kesan-kesan seperti macam jangkitan, mungkin lebih teruk dari segi barahnya dan sebagainya. Untuk lebih selamat kepada semua ibu bapa yang ada baby yang baru lahir, so pergilah check ataupun jumpa doktor untuk tengok kulit baby korang sama ada itu betul ke tanda lahir. Macam saya bagi tahu tadi, tak semua yang ada pada kita ni tanda lahir. Okey, macam tahi lalat tadi, ada yang tanda lahir, ada yang dikatakan seperti barah pertumbuhan kan. So kena confirm kan. Dan paling uniknya, kedudukan tanda lahir juga dapat memberi petunjuk kepada kita yang kita ni lebih cenderung untuk sakit yang macam mana. So nanti korang google lah kan, korang tahu macam mana. Okey, kalau kedudukan tanda lahir itu berada di lengan kiri, so korang ni cenderung kepada sakit yang macam mana. Nanti korang google. Okey, saya rasa saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini sampai habis. Dan saya ada pantun khas untuk anda tentang tanda juga. Okey, dengarkan. Gulai hidangan jangan dicekah, sedap kuahnya biar diterang. Tanda dahulu sebelum nikah, tidaklah gusar diintai orang. Bye-bye dan jumpa lagi. Malamku terlihat, oh sekuntumlah bunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara meresap mendalam.